Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahir Haziq bin Salman. Nombor metrik 14 Jem 21F 1010. Hari ini saya akan membentangkan presentation yang telah diberi oleh Puan Mia. Ini adalah catagan yang berkenaan bagaimana awal pembinaan hotel tersebut dan akhir peristiwa runtuhan hotel tersebut. Seruntuhan bangunan hotel dunia baru di Singapura. Kita bermula kepada pengenalan. Sebuah bangunan hotel 6 tingkat di Singapura runtuh, membunuh 33 orang dan menimbus 17 yang lain sebelum diselamatkan. Bangunan itu yang digelar New World Hotel juga dikenali sebagai bangunan Lian Yak, dibina pada tahun 1969 sehingga 1971 dan pada tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya, pada 1986, ia runtuh. Pasukan penyiasat daripada Suruhanjaya Siasatan Singapura sedang meneliti punca keruntuhan luar biasa ini. Hasil siasatan menunjukkan terdapat penyelewengan dalam pengiraan pada awal reka bentuk bangunan ini, iaitu beban mati. Kajian yang lebih mendalam dijalankan bagi mencari punca lain keruntuhan bangunan ini. Dalam kertas kerja ini, penemuan dan hasil penyiasatan daripada pasukan penyiasat dianalisis semula dengan teliti. Sebagai literatur dan artikel berkaitan dikumpul berikut persamaannya. Daripada persamaan yang telah diperoleh, satu urutan peristiwa disusun dari awal pembinaan bangunan sehingga keruntuhannya. Semua maklumat kemudiannya dianalisis dengan teknik forensik, kejuruteraan forensik dan dibincangkan secara menyeluruh. Hasil analisis adalah penemuan satu lagi faktor penting yang menjadi punca lain kepada keruntuhan bangunan ini. Kesalahan struktur bukan satu-satunya punca kepada berpuluh-puluh mangsa dalam tragedi ini. Faktor penting yang diabaikan sehingga peristiwa bersejarah ini berlaku ialah pengurusan penyelenggaraan bangunan. Asas pengurusan penyelenggaraan bangunan ialah peraturan tempatan yang mengawal cara bangunan diselenggara daripada reka bentuk hingga berfungsi. Pihak pengurusan bangunan New World Hotel telah mengabaikan banyak peraturan pengawasan bangunan Singapura yang merupakan aspek asas pengurusan penyelenggaraan bangunan di mana salah satunya tidak melibatkan kejuruteraan profesional bebas. Seterusnya, kita bergerak ke latar belakang. Terletak di persimpangan Jalan Seragon dan Jalan Owen, Hotel New World ialah bangunan 6 tingkat yang dimiliki oleh syarikat Lian Realty dan dibina antara 1969 sehingga 1971 dan dalam pembinaan semula pada tahun 1978. Bangunan itu mula-mula menjadi tajuk utama apabila karbon monoksida toksik bocor pada 19 Ogos 1975. 35 tetamu hotel tidak sedarkan diri akibat bencana kecil itu. Bangunan ini kemudiannya dikenali sebagai Hotel Seragon Baru. Pada masa runtuhnya pada tahun 1986, bangunan itu menempatkan cawangan bank perindustrian dan komersial di tingkat bawah dan sebuah kelab malam di tingkat 2. Selebihnya tingkat diambil oleh sebuah hotel 67 bilik yang dipanggil Hotel New World. Bangunan itu juga mempunyai tempat letak kereta di ruang bawah tanah dan bumbung rata yang memuatkan tangki air, 2 simpanan haba air, menara penyejuk dan 4 unit pemeluapan daripada sistem penghawa dingin. Hotel New World runtuh pada 15 Mac 1986 sekitar jam 11.25 pagi. Runtuhan yang berlangsung kurang dari 1 minit, tidak meninggalkan dinding atau tiang berdiri dan menyebabkan keseluruhan bangunan menjadi runtuhan. 8 minit selepas kejadian, 2 anggota bomba yang dihantar dari Balai Bomba Pusat di Hill Street tiba di tempat kejadian. Mereka diekori dengan pantas oleh polis. Dalam masa setengah jam, sukarelawan dari SCDF bersama kaki tangan perubatan dari SAF turut tiba di tempat kejadian. Menjelang lewat petang, menteri dan anggota kabinet serta keluarga mangsa yang terperangkap telah tiba untuk menilai keadaan. Operasi penyelamat terhalang oleh faktor bahawa anggota penyelamat tidak terlatih atau bersedia untuk menghadapi situasi sedemikian.
Percubaan awal untuk membersihkan serpihan menimbulkan masalah bagi anggota bomba yang membuat terowong di bawahnya untuk sampai ke mangsa. Pihak berkuasa kemudiannya memanggil pakar terowong dari UK, Ireland dan Jepun yang ditempatkan di Singapura pada masa itu untuk pembinaan Mass Rapid Transit MRT bawah tanah. Momentum operasi menyelamat berkembang dengan ketibaan peralatan khas seperti alat pemotong aquajet, peranti pengasan langsung dan imej inframerah yang disediakan oleh organisasi swasta dan SCDF. Usaha menyelamat di tapak runtuhan terdiri daripada beberapa peringkat. Serpihan besar dan bongkar dibersihkan terlebih dahulu sebelum terowong digali untuk anggota penyelamat masuk. Penyelamat menggunakan pengasan nyawa untuk mencari mangsa dan aquajet dan alat mekanikal lain untuk memotong serpihan. Keseluruhan proses terutamanya terowong dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sebuah kedai meja piano yang dikendalikan oleh syarikat piano Eagle sebarang tapak runtuhan digunakan pihak berkuasa sebagai pusat arahan untuk operasi menyelamat. Manakala helikopter ditempatkan di Farrer Park untuk menerbangkan mangsa yang cedera ke hospital. Pihak berkuasa turut menubuhkan pusat untuk keluarga mangsa yang terperangkap berhampiran kedai kopi B. Huat. Kita gerak pula kepada perbincangan. Pada 22 Mac 1986, Presiden Wee Kim Wee melantik satu suruhanjaya siasatan untuk menyiasat punca keruntuhan itu. Dalam laporan akhir yang dikeluarkan pada 16 Februari 1987, sebuah suruhanjaya penyiasatan menyimpulkan bahawa keruntuhan itu disebabkan oleh reka bentuk struktur bangunan yang tidak mencukupi. Masalahnya diburukkan lagi dengan pemasangan baru bumbung dan penampilan retakan berterusan di lanjut, dinding dan lantai seminggu sebelum keruntuhan. Suruhanjaya itu juga mendapati pelan seni bina dan lukisan struktur bangunan itu disebabkan oleh pelukis pelan tanpa kelayakan oleh Leong Shui Lung dan Shum Cheong Heng. Leong juga mengesyorkan arkitek bangunan Yi Hong Kyun untuk syarikat Lian Yak Realty. Pada Mac 1987, Suruhanjaya itu menyatakan bahawa Hun Lim, pengarah Lian Yak yang meninggal dunia pada keruntuhan itu adalah Suruhanjaya mengesyorkan agar kerajaan mengambil peranan yang lebih aktif dalam industri pembinaan untuk mencegah potensi bencana alam ini. Langkah yang disyorkan termasuk menyemak semula premis dalam bangunan dan undang-undang untuk menguatkuasakan pemeriksaan penyelenggaraan setiap 5 tahun. Undang-undang yang disemak juga menggalakkan pemilik bangunan untuk menerima pakai piawai yang lebih ketat untuk menyemak pelan bangunan, menguji bahan struktur dan menyelia kerja. Bagi menyahut saranan tersebut, kerajaan melantik bahagian pembangunan dan bahagian penyeliaan bangunan di Kementerian Pembangunan Negara sebagai agensi untuk menjalankan pemeriksaan struktur ke atas semua bangunan baharu. Selain itu, perkhidmatan bomba Singapura disepadukan dengan SCDF untuk menyelaraskan operasi SCDF dan menunjukkan tindak balas kepada situasi bencana masa hadapan. Kerajaan juga menasihatkan pemilik 170 bangunan lagi yang direka oleh dan jurutera struktur KL Leisherman untuk memeriksa masalah. Kesimpulan yang kita dapat daripada peristiwa ini ialah Hotel New World yang terletak di antara Jalan Seragon dan Jalan Owen, Singapura telah dibina pada tahun 1969 sehingga 1971 dan telah menjalani pembinaannya selanjutnya pada tahun 1978. Hotel New World mengalami keruntuhan yang sangat teruk pada 15 Mac 1989 sekitar jam 11.25 tengah hari. Kejadian ini menyebabkan agak ramai mangsa iaitu 33 orang maut dan 17 orang tertimbus hidup-hidup. Suruhanjaya penyiasatan yang dilantik oleh kerajaan tempatan membuat kesimpulan bahawa terdapat kegagalan struktur dan tidak mengambil kira beban mati. Jadi, sangat mungkin untuk sesebuah bangunan mengalami kegagalan kejuruteraan pembinaan.
Ini diburukkan lagi dengan pemasangan baru pada bumbung yang berterusan menyebabkan keretakan. Pihak kita dapat faktor lain yang sangat berpengaruh dalam kes runtuhan ini, iaitu ketiadaan pengurusan penyelenggaraan bangunan. Pihak New World Hotel Building Management telah mengabaikan peraturan-peraturan pengawasan bangunan Singapura yang merupakan aspek asas pengurusan penyelenggaraan bangunan di mana satu daripada mereka tidak melibatkan jurutera profesional bebas. Sekian daripada saya. Terima kasih.